Alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so bismillah. Alhamdulillah hari Rabu, okay, kita akan adakan sesi usrah bisnes dan alhamdulillah juga, okay, Allah menakdirkan antara salah satu impian, salah satu cita-cita dan salah satu harapan, okay. Allah menakdirkan pada malam ni, okay, bersama dengan saya, okay, ikon Malaysia, Datuk Siti Nurhaliza. Tapi sebelum saya menjemput, okay, Tok T, Datuk Siti Nurhaliza, kita minta untuk anda semua berkongsi, okay. Kita minta tolong share, mudah-mudahan ilmu yang bakal saya bahaskan, okay, yang bakal saya bersama dengan Tok T bahaskan, ilmu yang dibahaskan itu menjadi ilmu yang tersebar, okay. Ilmu yang dibahas itu menjadi ilmu yang tersebar. Jadi saya minta sekali lagi, okay, kita ambil lebih kurang around 5 minutes, okay. Dalam 9 minit kita mula secara official dan kita akan jemput Tok T secara official, okay. Dan sebelum tu saya minta sekali lagi, okay, supaya sahabat yang ada di dalam ni, okay, dah ready, okay. Okay, tolong tulis di ruangan komen. Semua sihat? Okay semua? Kita ada tim star. Daripada mana korang ni? Dah share? Dah share. Okay, bismillah. So, ready? Okay, good. Jadi, 5 minutes, kita 5 minit lebih kurang untuk anda berkongsi. Mudah-mudahan perkongsian, perbahasan antara saya, diskusi saya dengan Tok T, saya yakin dan saya sangat percaya lebih kurang dalam sejam setengah ni, dia memberi impact ilmu dan alhamdulillah sihat. Dan insyaAllah, okay, daripada perkongsian ini juga, you boleh belajar sesuatu, okay, belajar sesuatu. Apa yang tajuk kita akan bahaskan malam ni adalah berkaitan tentang bukan kerana nama. Bukan kerana nama. Okay, so, ready? Saya ulang sekali lagi, kita minta untuk anda berkongsi. Okay, Waalaikumsalam Kak Oni. Ada siapa ni? Ada Kak Oni, ada siapa ni? Okay. Sehat, alhamdulillah. Thank you. Okay, kita minta untuk anda berkongsi. So, bismillah, kita ada wakil minit baru 1.49. Okay. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada Ju Yusof, kita ada mana ni? Sakinah. Boleh dapatkan Beauty City. Korang jangan pandai-pandai menjual dalam sesi ni. Okay. Gurau. So, bismillah. Mana lagi? Kita ada Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zah. Okay. So, sedikit, kita ambil sedikit masa untuk yang lain masuk dan berkongsi. Ready? Aku pula jadi Gabra. Apa hal lah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so orang Kuantan dah ready. Ada daripada Kuantan, ada daripada JB. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya minta untuk anda berkongsi, boleh share link kita punya page ni dan boleh wawarkan. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahaskan pada malam ni memberi manfaat. Okay. Memberi manfaat insyaAllah. Jadi, kita bawa 5 minit. Ready. So, bismillah.
sedikit. Okey, sedikit. Tanya saya adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Jom. Okey, salam daripada PJ. So bismillah, boleh kita ready untuk kita menjemput. Okey. Tok T tanya saya secara peribadilah bila kita menyusuri perjalanan, okey, tentang apa yang tajuk kita bahaskan malam ni adalah berkaitan tentang bukan kerana nama. Dan bila saya meneliti tentang perjalanan Tok T, okey, bagaimana nama itu naik dan bagaimana yang bakal kita bahaskan malam ni lah berkaitan dengan nama dan tentang perjalanan dan tentang perniagaan yang ditubuhkan, okey. Dan ramai di kalangan kita yang menampakkan ataupun yang melihat, oh, ada nama, ada follower, adalah sale-nya. Jadi ramai orang hanya melihat pada yang ada nama, tetapi terlalu sedikit, okey, yang melihat sebelum adanya nama dan semasa untuk mencipta nama yang itu. So bismillah, boleh kita jemput dan sebelum tu kita mainkan satu VT sebelum kita menjemput Tok T, insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok T, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Masya-Allah. wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat. Sihat. Tok T daripada tadi drive datang sini berdebar tak habis lagi, masya-Allah. Oh ya ke? Janganlah macam Tok T tu. apa sihat Tok? Ni. Okey. Alhamdulillah, gembira saya hari ini untuk first time sebenarnya kita berjumpa, walaupun tak jumpa daripada depan, tapi ini satu perkongsian sangat baik. Saya rasa untuk semua tak kiralah peminat saya ataupun business partner saya Allah dan Allah. semua yang menonton ni, mana yang belum pernah lagi, selalunya tengok Encik Khairul saja kan dalam ni. Tiba-tiba ada saya bersama malam ni. Saya rasa apa yang kita kongsi ni supaya dapat memberi manfaat lah kepada semua orang. Itu yang paling penting. Amin. Tok T apa khabar? Tok T pregnant sekarang? Jangan. Belum. Doakan Amin, saja. amin insya-Allah, mudah-mudahan Allah, Allah rahmat. saya memang tengah berusaha ke arah itu. InsyaAllah doakan semoga jadi kenyataan. Amin insya-Allah. Tok T sehat? Sihat, Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Tok Gabra doh. Kejap. So, so bismillah. Tok T, antara tajuk yang bakal kita bawakan pada malam ni adalah berkaitan tentang bukan kerana nama. Okey? Okey. Bukan kerana nama. Dan saya kena percaya, okey, semua orang sedia maklum, Tok T merupakan ikon, okey. Okey, merupakan ikon and then ada nama, okey, hampir 24 tahun Tok T Ya, dalam insyaAllah industri. tahun depan 25. Ya. 25 tahun, okey. 24 ke 25 tahun dalam industri dan semua sedia maklum yang mana Tok T adalah ikon, duta kepada sekian, kemudian nama yang gah Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, okey. Dan majoriti di kalangan kita ni, mereka memikir, okey, Tok T dah ada segalanya. Dan kenapa Tok T pilih satu part ataupun kenapa pilih bisnes? Okey, kenapa menubuhkan macam yang sedia maklum berkaitan tentang simplicity dan beauty? Bismillah. Okey, terima kasih. Saya rasa soalan tu sebenarnya satu soalan yang uh, ramai orang bertanya setiap kali saya muncul. Kalau selain Okey. daripada persembahan saya cakap tentang perniagaan, ramai yang tanya kenapa memilih untuk jadi businesswoman, kan? Sebab bagi saya, pertama memang telah pun kalau tak salah saya baca kan, Okey. kata sebaik-baik pekerjaan adalah membuat perniagaan. Apa kata,
Sebab rezeki Allah tu terlalu luas. Betul, Dan betul. minat berniaga ni sebenarnya memang ada dalam diri saya sejak kecil. Selain daripada Okey. kan, memang semua orang tahu latar belakang saya macam mana kecil-kecil dulu saya berniaga kecil-kecilan. Sampailah saya sudah menjadi seorang penyanyi dan dikenali, saya selalu menjadi apa ya, dijemput ataupun desain kontrak sebagai duta untuk Okey. melariskan satu-satu produk. Di mana saya terfikir, kenapa saya tak buat produk saya sendiri? And then, Kenapa saya, kalau orang lain boleh, kenapa saya tak boleh? Oleh kerana itu saya memang berangan dulu, mula-mula kita tak hmm. tak apa orang kata, tak rasa boleh jadi kenyataan sebab masa tu tak ada pengalaman. Tapi Tok makin T mula lama mula bila mula saya didedahkan, hmm. Tok T mula berniaga masa umur berapa? bila saya didedah, okey apa? Mula berniaga sampai daripada umur berapa? Didedahkan tentang perniagaan ni. Okey, kalau bercakap pasal zaman kanak-kanak saya, Ha. usia saya 10 tahun saya berniaga kuih. Oh, 10 tahun berniaga kuih. 10 tahun saya berniaga kuih, darjah 4 kan 10 tahun. Aha. Kuih sikit-sikit tau, berniaga di kawasan balai polis je, Barrack Polis. Lepas Okey. tu saya jual di sekolah pula. Lepas jual di sekolah, ada pasar malam, saya jual di pasar malam, di pasar pagi, Pekansari, dan jual depan uh, kawasan balai polis tu apabila bulan Ramadan. So dia makin berkembang. Walaupun tidaklah ada banyak stall ke Hmm. apa. Saya sendiri yang turun, angkat meja, ambil kuih daripada rumah, kan, bersama dengan adik-beradik yang lain. So rasa berdikari tu memang daripada kecil dah ada. Allah. Sampai bila dah dewasa, dah jadi artis, saya rasa Hmm. fokus saya memang jadi penyanyi. Tapi apabila saya rasa macam menjadi duta tu bagi saya banyak kelebihan untuk saya dapat ilmu tentang perniagaan. Masya Kan Allah. saya dapat pergi factory, masa tu saya jadi duta produk antarabangsa, dapat tengok sendiri kilang tu macam mana proses buat Hmm. lipstick, cantikan dan sebagainya kan. Saya sebab itulah bila dah lama sikit saya, kenapa saya tak buat produk saya sendiri, kenapa saya tak popularkan barang saya sendiri Barang kan, sendiri. jenama saya sendiri. So Alhamdulillah, saya rasa Allah tu dah tetapkan yang terbaik. Saya bertemu jodoh dengan suami saya, seorang usahawan, Ya. dan dia yang membuka banyak peluang dan juga idea pada saya untuk jadi kenyataan. Jadi kan kenyataan. Sebab itulah lahirlah Simplicity pada tahun 2010, Mac 2010 kan. Masya 2010 lahirkan Simplicity. Ya. Selepas itu, Okey. impian tu, berangan tu perlu setiap orang kena ada berangan. Ya. Berangan tak payah bayar. Cuma Betul? nak capai angan-angan tu, kena ada banyak perkara lah. Kena usaha, kena ada modal, kena ada ilmu. Ilmu sangat penting. Walaupun saya tak adalah belajar tentang perniagaan, tapi saya dibantu oleh orang yang profesional, suami dan juga tim yang bagus lah. Tok T, soalan. Semasa ditubuhkan Simplicity dan Beaucity, okey. Simplicity lebih kurang dekat 10 years, 10 tahun. Kemudian Beaucity dalam Baru setahun. je. Baru je. Saya start pada 2019. 2019 Dah sambut setahun. dah hampir setahun. So, apa kenapa ditubuhkan, kenapa Simplicity dan kenapa Beaucity tu? Dan sebab apa fokus sebenarnya? Selain daripada yang Tok T kata berkaitan tentang minat pada perniagaan, tapi yang matlamat dan tujuan yang sebenarnya untuk apa ditubuhkan yang ini? Kuatnya apa? Okey. Untuk apa saya tubuhkan? Sebab ia adalah minat saya mendalam dengan kecantikan. Dan saya melihat bahawa kecantikan ni begitu luas. Ya. Cantik ni bukan saja untuk alat makeup, skincare, luaran, tapi cantik dalaman juga penting. Dalaman. Sebab itu kita kena seimbang lah kan. Perlu berkata tentang kecantikan ni kan, macam-macam saya boleh buat. Ya, dan salah satu yang dah realisasi, skincare, kosmetik, perfume, dan sekarang ini yang baby baru saya adalah Beaucity lah. Beaucity. Baru masuk tahun. Dan saya melihat bahawa Beaucity ni satu produk yang sangat berpotensi besar
Dan kita setiap kali produk saya nak buat, kita akan buat research, kita akan buat formula baru dan kita akan pastikan produk kita berkualiti dan memberi impact yang baik kepada pengguna. Kerana itu UCT ni saya rasa satu cabang kecantikan yang sekarang ni semua orang memang into it lah. Sebab cantik tu bukan cantik dalaman saja tapi kesihatan juga. Masya Allah. Saya ada bersembang dengan Kak S. Hai Kak S. Hai Kak S. Ada situ. Saya ada bersembang dengan Kak S lah. Saya tanya pada dia lah masa awal pertemuan. Saya kata, sebenarnya apa yang nak dikejar? Soalan yang sama juga saya tanya balik. Apa yang Kak S, okey, Kak Siti, okey, Kak S tengok, okey, apa yang Kak S yang Tok T kejar sebenarnya? Apa yang dia nak? Kemudian yang diceritakan oleh Kak S yang membuatkan saya, oh okey, okey. Yang diceritakan, yang diwawakan oleh Kak S adalah apa pada saya? Dia kata Tok T ni, dia kata dia ada satu part yang mana fikiran dia, okey. Kalau boleh macam UCT dia punya business game dia lebih kepada agent, stokis macam tu Ya. Betul. Okey. Permainan dia, saya kata kenapa sistem itu dikeluarkan? Okey, antara yang dikeluarkan oleh Kak Siti ada sebelah tu kan. Okey, Kak Siti dia kata apa dia kata yang difikirkan oleh Tok T adalah poinnya adalah supaya orang boleh mengambil manfaat. Manfaat bukan daripada produk tu saja, tetapi manfaat daripada jualan yang itu. Betul. Saya setuju Tok T sebab bismillah sebelum ni kita ada juga wawancara bersama dengan Yolofa, dengan Caprice, dengan Wawa Zainal, dengan Syatila Melvin. Saya tengok okey, ramai orang beranggapan kerana nama. Okey, ramai orang beranggapan kerana apa. Dan apa yang berlaku adalah bila kita melihat yang membezakan seseorang tu, okey, percayalah yang membezakan seseorang sebab kita jumpa dengan terlalu ramai usahawan Tok T. Kaedah yang sama, strategi marketing yang sama, teknik yang sama, apa lagi, closing, copywriting ataupun marketing yang dijalankan lebih kurang sama tetapi result yang hadir itu sangat berbeza. Jadi bila saya meneliti antara pemikiran mereka yang sukses dan mereka yang berjaya, termasuklah bila saya interview Kak Siti tu, okey, tentang Tok T, dia kata apa? Pemikirannya adalah untuk memastikan sekeliling tu beroleh pada manfaat. Sebab tu tak pelik apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, okey, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat. Kalau fikirnya, okey dengar okey sahabat yang di rumah, okey, kalau fikir untuk manfaat, maksudnya manfaat daripada segi produk, untuk dalaman wanita, kesihatan wanita, untuk kecantikan wanita, fikir perniagaan itu atas dasar yang itu, okey, fikir kalau dia terlibat dalam BUCT, dalam menjadi ahli ataupun menjadi keluarga BUCT untuk menjual produk BUCT, kalau fikirnya adalah untuk anaknya, untuk isteri ataupun untuk suaminya, kalau fikirnya adalah untuk keluarganya, kalau fikirnya adalah untuk manfaat orang lain, bukan manfaat kita diri sendiri, automatik dia akan berbalik kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat. Automatik dia akan jadi yang terbaik. Maksud jadi yang terbaik ini adalah apa? Daripada kalau dia meniaga, sale-nya akan jadi sale yang terbaik. Kalau dia adalah penjual produk tu, okey, BUCT, automatik orang kata baik gila BUCT ni. Okay, that's mean dalam segi keluarga, dalam segi kekeluargaan, orang kata memang yang terbaik. Dia ni adalah anak yang terbaik, dia ni adalah suami isteri yang terbaik. Kenapa? Fikirnya adalah fikir kepada manfaat tu. Sebab tu kalau tanya saya secara peribadi, macam mana nak sebut, kalau tanya saya lah secara peribadi adalah kejayaan tu, okay, kejayaan tu datang bukan atas dasar apa yang kita terima, tetapi atas dasar apa yang kita beri. Pandangan Tok T macam mana? Saya setuju sangat. Memang itulah pegangan saya dan juga suami. Sebab kita orang ada sama vision tu yang sama. Bila kita buat satu-satu perkara sampai dia berjaya, sebab apa? Bukan untuk sebab diri kita, tapi sebab kita boleh bantu orang lain juga. Orang sama-sama dapat cari rezeki, dapat manfaat. Dan saya gembiralah sebab bila ada apa orang kata sistem untuk UCT dan kita dah terapkan juga untuk simplicity. Bila ada agent, bila ada personal shopper, bila ada kita punya master stockist, sebenarnya kita dapat bantu ramai orang, khususnya kebanyakan ni memang wanita lah. Kan wanita yang sama-sama nak apa kata nak menjana ekonomi. Menjana ekonomi.
bagi saya, macam saya katakan, saya tetap katakan rezeki Allah tu luas sangat. Jadi Setuju. bergantung kepada kita macam mana cara kita untuk orang kata mendapat rezeki dengan cara yang halal, cara yang betul, dan kita jual produk pun produk yang bagus, kita tidak menipu pengguna kita kan. Dan saya rasa gembira sangat bila saya bermulanya Beauty, ya, Okay. walaupun baru tahun, tapi alhamdulillah sambutan dan kita dapat dengar luahan-luahan hati Allah, wanita-wanita Allah. yang orang kata mereka happy sangat dia orang boleh dapat duit. Ekonomi rumah tangga dia boleh bertambah lagi, kan, memberi kegembiraan Setuju. pada dia orang. Sokongan daripada suami tu penting juga Sangat sebab bagi penting. saya rasa sekarang ni kita rasa bila kita boleh ada pegang duit, kita rasa Ha. kita tak boleh. Betul, Apa betul. pun suami tu penting juga. Saya, Kalau kita saya, nak buat saya setuju. Allah ada sebut kalau dalam firman Allah ada sebut dalam surah Al-Fajr ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim. Betulkan bacaan saya kalau saya salah. Allah kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyatan mardiyah, redha meredai. Kalau perasan, Tok T perasan atau sahabat yang di rumah perasan, elemen radiyatan mardiyah ni adalah elemen redha meredai. Kalau perasan, kenapa sale kita berkembang, kenapa tim kita berkembang, kenapa penjualan itu dapat membuat penjualan dengan sangat baik. Orang setuju untuk membeli, okey, tim kita grow, perniagaan kita grow. Antara sumber ataupun antara faktor yang terbesar adalah elemen radiyatan mardiyah. Dan kita jumpa Tok T, terlalu ramai usahawan yang kecundang, apabila dia berniaga, suami tak clear. betul. Itu kena jelas kan? Kepada wanita tu memang kena jelas. Kita jangan sampai mengabaikan langsung suami, mengabaikan rumah tangga, semata-mata nak cari rezeki sebab penting juga sokongan daripada suami, izin daripada suami kan. Betul. Itu menambahkan lagi rezeki sebenarnya. Sama-sama lah sebab kita nak dapat keredaan Allah juga dalam kita cari rezeki ni kan. Dia sebab itulah tanya Tok T. Sebenarnya, okey, dan yang lain di rumah. Pendapat saya lah, sale hanya satu asbab. Asbab daripada apa? Asbab apabila fikir kita, nafas kita, strategi kita, langkah kita adalah untuk manfaat orang. Asbab daripada apa? Asbab daripada kita cuba mencari redha yang itu. Dan automatik, asbabnya sale akan datang. Setuju-setuju Ya. Tok T? Dan Tok satu T lagi kan, ya. rasa kan dia punya macam rahsia untuk kita terus mendapat rezeki yang selain daripada kita apa perlu izin suami dan sebagainya, kita perlu memberi semula kan duit yang kita dapat tu. Jangan lupa kita sedekah ke, kita Ya. zakat ke. Kita memang dah dijanjikan Allah kan. Bertambah-tambah lagi rezeki kita. So like bila kita ada duit sikit, lagi sikit duit, lagi rajin kita sedekah, itu lebih baik, lebih afdal. Tok T, Ya. secara eksklusif, Tok T ada satu perjalanan tak yang mana, sebab ramai orang dia takut bila dia keluar dia jatuh miskin. Ada pengalaman tak yang Tok T boleh share pada orang di luar tu yang mana satu keadaan situasi yang Tok T dalam keadaan, of course lah kan, bukan semua ni kan. So yang kemudian bila dikeluarkan, okey, kemudian apa yang berlaku dalam kehidupan? Bismillah. Okay. Saya so far bukan apa tahu, saya bersyukur sangat sebab macam mana nak cakap ya, saya daripada ibu saya, daripada ayah saya memang kita ni dididik daripada kecil kan. Jangan kalau ada wang jangan lupa nak bantu orang. Kan? Saya Kalau rasa ada wang, kalau ada duit lebih jangan lupa, jangan kedekut. Nak berkongsi dengan pertama sekali dengan keluarga. Itu orang paling Allah. dekat kan. Dalam agama kita pun orang paling dekat kita, keluarga, mak ayah kita semua. So dan lepas saya berkahwin pun saya tengok ciri-ciri yang ada pada suami saya Datuk Khalid ni, memang itulah dia. Dia suka sangat bagi orang bersedekah. Kadang-kadang kawan-kawan ataupun saudara mara tu dia memang dia tak luput. Jadi saya rasa kehidupan saya ni Allah pemudahkan sebab nilai-nilai yang mak ayah saya dah terapkan atau kita selalu ingat. Sebab saya pun pernah susah kan, saya pernah susah masa saya kecil. Adalah susah sangat tapi
Saya melalui lah kan macam mana nak cari duit sendiri tu bukan mudah. Bangun 4 pagi, buat kuih, itu hantar ke sekolah sampai pintu sekolah dah bunyi ring yang terakhir. Okay. Saya sampai lambat masuk gate. Oh Tapi gila. Alhamdulillah tak kena panggil cikgu pasal mereka tahu saya mencari rezeki. Saya buat kuih, tunggu kuih siap apa semua kan. So bila kita sudah berjaya ke apa, bila saya tengok orang yang susah, kita teringat diri kita tau. So, sebab tu kita Setuju. jangan sekali takut untuk memberi. Saya pernah selalunya kan saya boleh kata dengan semua yang menonton ni, selalunya saya rasa ada waktu yang dicabar dengan kuasa perniagaan. Okay. Masa perniagaan tu macam masa saya pernah cakap dengan suami, okeylah yang sudahlah kita ni nak keluar modal duit sendiri banyak sangat kan. Ha. Masa tu tengah sibuk sekejap kan. Tapi saya dengan suami kan, memang perjalanan kita orang sama. Bila rasa macam susah, tiba-tiba ada je yang membantu. Tiba-tiba tanpa disangka-sangka, rezeki tak tahu dari mana, Allah bagi laluan. Allah bagi laluan, itu yang sampai 10 tahun sampai sini. Dan Alhamdulillah kita cuba pertahankan dan kita percaya produk yang bagus dan kita dibantu oleh mereka-mereka yang profesional. Walaupun ada cabaran juga, saya berniaga ni dia lain macam masjid lah. Kan, tapi kita tahu kita jujur dalam perniagaan, kita tak naik orang, insya-Allah Allah akan bagi je kelapangan dan setiap kesempatan. Betul. Tok T boleh share sesuatu tak? Boleh. Boleh Dan terutamanya keluarga-keluarga View City dengar ni terutamanya keluarga View City. I ajar you satu part. Daripada apa yang Tok T share tadi berkaitan tentang zakat dan sedekah, saya ajar you bagaimana untuk you capai target sale you melalui zakat dan sedekah. Macam mana tu? Boleh? Tok T saya minta izin So bismillah team. Sebenarnya apa yang dikongsikan oleh Tok T tadi, ada beberapa part yang menjadi keutamaan dan benda yang sama juga saya bahas dengan terlalu ramai usahawan. Mereka yang sentiasa sustain, grow dengan sangat baik ini adalah mereka yang dia ada fokus dia. Yang menjadi kesalahan terlalu besar, Tok T saya minta izin yang menjadi kesalahan terlalu besar, saya jumpa terlalu banyak usahawan kecundang atas dasar apa? Yang pertama, apabila hala tuju dia, fokus dia ataupun target dia, adalah target yang dia meletakkan profit. Oh, bulan ni aku nak profit sekurang-kurangnya 10,000 ke 20,000. Dengar para usahawan terutama View City, ahli keluarga View City dengar. Ini saya jumpa dengan ribuan, puluhan ribu yang mana bila berniaga, yang pertama, aku target bulan ni profit bulan 10, aku target 10,000, 20,000. Ini antara kesalahan. Yang keduanya adalah apa? Apabila dia meletakkan target sale di hadapan. Contohnya adalah, saya minta izin profit adalah 50,000, contoh. Sale adalah 100,000. Profit adalah 50,000, sale adalah 100,000. Maksudnya apa? 50%. Kenapa 50%? Senang aku nak kira. Saya jumpa terlalu banyak usahawan, dia meletakkan sale dan profit di hadapan. Sepatutnya, dan apa kesan bila saya tengok mereka yang meletakkan dua elemen ni di hadapan dalam perniagaan tu, yang pertama, emosi, dia tak stabil. Yang keduanya adalah dia akan spark naik, kemudian dia akan rentap jatuh. Yang ketiganya, kalau mereka mempunyai tim ataupun ahli pasukan, saya jumpa majoriti tim dan ahli pasukan tu dia masuk, dia keluar, dia mati, dia koma, dia pensan. Tim tu. Kenapa? Dia meletakkan profit dan sale ni di hadapan. Kemudian saya meneliti, mencari akan jawapan. Kenapa benda ni, kenapa dan kenapa menyebabkan terlalu banyak usahawan ni drop jatuh. Dan akhirnya, dengar terutamanya ahli keluarga View City, akhirnya sehingga kita jumpa satu formula bagaimana untuk memastikan you dapat dan you sangat bahagia. Formulanya adalah apa? Bukan kepada sale 100,000, bukan kepada profit 50,000, tetapi nilainya adalah apa? Nilai yang perlu difokuskan, saya kata apa bukan 100 sale, bukan 50,000 bagi usahawan View City yang belum sampai dan usahawan lain belum capai pada amount ni. Aku doa mudah-mudahan Allah angkat dan makbulkan benda tu. Bukan pada sale 100,000, bukan kepada profit 50,000. Yang sepatutnya difokus
adalah nilai RM1,250. Mana datang pada amount ni? Ini adalah nilai 2.5% daripada profit. Maksudnya adalah apa? Nilai 2.5%. Zakat. Sebenarnya adalah zakat. Bulan tu kalau you all fokus untuk selesaikan hak dia 1,250, automatic profit you akan jadi 50,000 dan automatic sale tu akan jadi 100,000. Kita jumpa terlalu banyak usahawan kecundang atas dasar apa? Menghilangkan hak dia. Meletakkan hak dia yang paling hujung sehingga Allah menakdirkan di dalam kehidupan mereka, impian mereka, kehidupan mereka, cita-cita mereka, angka yang mereka inginkan, dia terletak yang paling hujung. Dan saya jumpa kebanyakan usahawan dengar, terutama ahli keluarga View City, you meletakkan yang you tidak layak memberi. Jangan pelik apabila Allah menakdirkan di dalam kehidupan kita yang kita tidak layak untuk menerima. Ramai gila usahawan dapat untung setiap bulan, dia memanfaatkan pada diri dia dengan menghilangkan hak dia. Terlalu ramai. Sebab itu saya sangat setuju apa yang Tok T terangkan tadi. Apa yang dinasihatkan oleh ayah dan mak, okay? Ayah dan ibu Tok T berkaitan tentang zakat dan sedekah tu. Saya ulang saya lagi, terlalu ramai usahawan kecundang. Okey. Bayang Tok T. Contoh Hai tim. Okey. Bayang. Saya beri contoh. Okey. Bayanglah. Okey. Kalau yang kita target nilai 1,250 ni, okey. Contoh 1 hari bulan 10 buat sale, jual View City, jumpa ejen, jumpa stokis, okey. Contohlah dapat nilai sale banyak tu, dapat profit sekian kali 2.5%, dapat contohlah dapat RM50. Orang restock, orang beli barang View City contoh. Okey. RM50. So 1,250 tolak RM50 baki RM1,200. Buat pula 2 hari bulan 10 contoh dapat RM100 zakat hari tu, so baki RM1,100. Dan benda ni diteruskan sehingga 31 hari. Cuba bayangkan bila kita fokus nilai yang ini setiap hari dan nilai itu berkurang. Maksudnya up status, buat story, pergi jual, pergi closing, pergi jumpa orang. Nafas kita, fikir kita, langkah kita adalah untuk menyelesaikan hak dia. Menyelesaikan Tuhan yang memegang jiwa-jiwa manusia. Rasa apa berlaku pada jiwa-jiwa manusia yang berurusan dengan kita? Sikit formula. Okey, Dr. T. Sebab, saya jumpa terlalu ramai usahawan, dia jadi stresnya tinggi. Dia spark naik, kemudian dia lentap jatuh, bahagianya tiada. Sebab tu dia agak kurang align lah bila kita bahas berkaitan tentang, kan kita baca dalam solat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidup yang kita meniaga, jumpa orang closing, jumpa team coaching, okey, hidup baru align, dan matiku, hidup yang kita jumpa orang target nak selesaikan hak dia ni, lillahi rabbil alamin. Bismillah. Tok T pandangan, pandai-pandai je aku malam ni mengajar. Sorry. Terima kasih. Sebab yalah, dalam berniaga ni kita jangan lupa juga kita ada apa yang kata, dalam Islam pun ada cara yang terbaik dalam kita berniaga, nak memberkati lagi duit perniagaan kita. Betul. So inilah sebenarnya bila duit kita diberkati, bertambah lagi. Ya. Salah satu daripada cara kita bersyukur tu, itulah salah satu dia. Kita buat perkara-perkara yang sepatutnya, yang kita kena buat sebagai orang Islam. Dan memang saya gembira lah hari ni bila Cik Khairul sentuh bab-bab ni. Sebab setengah orang dia terlalu gairah cari duit, sampai lupa juga sebenarnya ada orang yang lebih berhak daripada kita untuk dapat duit tu. Setuju. Kan? Betul. Tok T, ada satu kisah. Okey. Kisah ni adalah kisah berkaitan tentang peperangan Uhud. Okey, kisah peperangan Uhud semua tahu. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ada 700 pasukan tentera Islam ketika itu, 50 tentera pemanah duduk atas bukit, jangan turun. Nabi pesan. Semua tahu kan kisah ni? Jangan turun walau apa pun yang berlaku. Okey, tentera pemanah ni. Okey. Kemudian apa yang berlaku adalah pada battle. Ni kisah saya shortcut lah. Kisah peperangan semua dah tahu. Apa yang berlaku? 700 pasukan tentera Islam, 50 duduk atas bukit, 650 gempur.
Mm-mm. berlawan. Okay. Battle yang pertama, pertempuran yang pertama 650 ni mengejar tentera Quraisy daripada Mekah. Yang nampak kemenangan tu dah seakan-seakan akan kemenangan tu pada orang Islam. Betul. Tapi apa yang berlaku adalah, okay, ketika dikejar dan dalam tentera Quraisy ni ada para wanita yang tugasnya adalah main gendang, beri energi kepada tentera Quraisy. Dan apabila dikejar, wanita ni menjatuhkan perhiasan mereka, okay, dengan harapan ada tentera Islam berhenti daripada mengejar mereka dan kutip. Dan ketika itu Khalid Al-Walid, dia duduk di kaki bukit dan dia belum lagi menjadi Islam, belum masuk lagi Islam. Khalid Al-Walid dia tengok ni dan dia buat satu formula. Apa formulanya? Dia bersama dengan 200 pasukan tentera berkuda tak boleh cross sebab ada tentera pemanah daripada atas. Dia meninggalkan kuda dan sedikit peralatan perang pada kuda tu dan 200 lagi sembunyi. 50 yang duduk atas bukit, okey, 43 lagi turun. 7 tahan. 7 kata apa? Jangan turun. Sebab Nabi kata apa? Jangan turun walau apa pun yang berlaku. Bila 43 lagi turun, okey, 200 yang dipimpin oleh Khalid Walid keluar bunuh 43, naik bunuh 7 dan tentera Islam terkepung di tengah-tengah. Sebenarnya pada diri kita usahawan, kalau diikut apa yang diajar oleh Rasulullah, apa yang dia sentuh, yang dikritikalkan hak Allah yang itu, yang Nabi kata, yang Allah kata, sebenarnya harta rampasan tu automatik milik mereka. Sama juga dengan kita usahawan. Follow je apa yang Allah kata, apa yang Rasul kata. Zakat, sedekah. Nabi bagi formula. Kalau you nak jadi yang terbaik, mestilah jadi berdasarkan formula yang Nabi sebut apa. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat. Fokus you fikir untuk memberi manfaat. Automatik lah. Harta yang you nak, rumah you, kereta you, barang kemas you, impian you nak akan jadi milik you. Dengan syarat follow apa yang Allah dan Rasul kata. Bismillah. Betul. Memanglah sejarah Islam dan juga kehidupan kita sekarang ni, sebab tu kita kena banyak membaca kan, dan Betul. juga selalu melihat semula kepada diri kita lah, apa sebenarnya kekurangan bagi kita sebagai seorang insan ya, insan. Nak kalau kita nak perniagaan dan kadang-kadang kita selalu rasa buntu, ada selalu rasa apa lagi yang tak kena, apa yang tak puas lagi di hati, apa lagi kenapa perniagaan tak semakin berkembang dan maju dan sebagainya. Itulah kita kena tengok balik pada diri kita lah. Setuju. Kekurangan yang ada pada diri kita. Kita belajar untuk perbaiki. Dan memang betul lah agama tu dah ajar yang terbaik dah. Terbaik. Kalau betul. Kita especially kalau bersedekah, kalau kita takut nak bersedekah, saya rasa duit yang kita ada ni pun tak memberi makna, tak memberi manfaat. So bila kita bersedekah, hati kita tenang, saya rasa kebahagiaan yang luar biasa tau. Dan kita tahu Allah akan berikan kita balik. Walaupun kita rasa sebenarnya kita bagi tu dengan ikhlas, tak mengharapkan apa balasan, tapi Allah tu Dia Maha tahu, Maha mengasihani. So dia akan bagi semula dalam keadaan yang kadang-kadang kita bukan nak masa tu juga Allah bagi, masa kita susah betul Allah bagi. Benda yang sama masa saya sembang saya Neelofa dengan leader dia. Sebelum keluarnya susu pisang Neelofa semua tahu. Okey. Apa yang dibahaskan oleh Neelofa, ada dua perkara yang membuatkan saya gila. Okey, yang pertama adalah sebelum keluarnya susu pisang, okey, dia minta dia punya tim untuk uruskan berkaitan tentang zakat dulu. Yang keduanya adalah apa? Bila boleh tanya, kenapa susu pisang tu, dia kata apa, antara benda yang mana orang boleh ambil manfaat banyak pada situ. Manfaat bukan daripada yang minum tu, tapi manfaat pada orang yang bantu menjual tu. Dan apa yang berlaku? Itu fokus dia. Dan dia spark menjadi yang terbaik. So, tanya saya lah, dengar bagi sahabat yang bersama dengan Beauty dan yang di luar. Tanya saya secara peribadi lah, you sangat beruntung lah, you mempunyai seorang founder, okay, Tok T, yang mana benda yang sama juga. Sebab saya biasa kalau saya jumpa founder ataupun tim, soalan yang sama saya tanya, kenapa dan cari apa sebenarnya. Tapi jawapan yang dikeluarkan adalah apa? Fikir yang dikeluarkan produk BioCity ni, okay, fikirnya adalah bukan tentang diri Tok T. You tahu Tok T ada, okay, tapi fikirnya adalah apa yang you all akan terima. Maksudnya keluarnya BioCity ni adalah tentang manfaat tentang produk, okey, supaya orang boleh terima. Yang keduanya adalah untuk you menjana income. Kalau you jumpa founder atau pemikiran yang macam ni, sorry saya terlibat dengan puluhan usahawan.
you kejar lah, you rapat lah, you duduk lah dalam circle yang itu. InsyaAllah. InsyaAllah. So, Tok T, sedikit dah. Ramai orang yang mana dia orang fikir, okay? Ramai orang yang mana dia orang fikir, oh, Tok T kot. Okay, Tok T kot. Okay, jual apa pun laku. Okay, secara peribadilah saya sangkal kepada dakwaan yang ini. Kerana bagi saya dia bukan kerana nama, tetapi dia kerana objektif dan hala tuju. Okay, so pandangan Tok T lah. Okay, kalau bukan kerana nama, saya setuju juga. Setuju juga. Itu tak semesti nama akan membuatkan produk tu akan terus kekal. Sebab di akhirnya adalah orang melihat produk tu sendiri, macam mana dia berkesan kepada pengguna. Produk ini selain daripada ialah objektif saya bantu ramai orang lagi kan berniaga kan. So produk tu harus produk yang bagus juga, berkualiti, dan produk yang apa yang kata pembikinannya secara jujur dan juga secara jujur dan juga secara apa dengan cara alhamdulillah produk saya kita menitik beratkan soal halal kan. Itu yang penting, walaupun di awal untuk proses halal tu bagi produk situ bukan satu perkara yang sangat mudah, sebab untuk kali pertamanya saya pun dapat sendiri orang kata mendapat cap halal daripada JAKIM bagi produk skincare dan juga kosmetik. Dan ketika itu bagi pihak JAKIM itu adalah satu proses yang baru. Orang tak pernah hantar untuk kita submit kosmetik skincare halal. Sebelum ni makanan aja. So dia punya kertas kerja saya boleh ceritakan memang tebalnya Masya Allah, tebal sangat. Dan kita bawa pergi orang JAKIM inspection di Korea, maksudnya kita menggunakan hikmat kilang di Korea. Inspection dia bukan biasa-biasa ya. JAKIM punya halal ni adalah halal yang diiktiraf antarabangsa sebab kita terlalu detail. Kan sampaikan kilang tu kita inspection, dia punya kantin berdekatan ke tak, ada penyimpanan dan sebagainya. So kerana usaha kita untuk menjalankan produk halal, saya rasakan kerana kita inginkannya halal, Allah permudahkan walaupun ada kesukaran di awalnya, sehinggalah sekarang alhamdulillah kita masih berpeganglah untuk produk BCT juga halal, halal bersih, apa kata mengikut syarat-syarat dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam agama kan. So alhamdulillah, saya rasa kerana ini jugalah Allah memudahkan semuanya. Dia lebih kepada mementingkan manfaat yang orang akan terima itulah. Dan seterusnya adalah bohonglah kalau kita buat perniagaan kita tak nak keuntungan. Tapi dengan cara yang macam mana, dengan strategi yang betul, dengan niat yang ikhlas, dengan marketing team yang sama-sama support. So semua ni membantu perniagaan yang saya usahakanlah BCT dan BCT. Dia ada Allah sebut dalam satu Niki, okey, Allah sebut dalam surah Nisa ayat 29. Okey, Allah ada sebut dalam surah Nisa ayat 29. Bismillah. Tim boleh Google lah, lupa dah. Ada. Allah kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Niki apa yang disebut oleh Tok T tadi. Wahai orang beriman, janganlah kamu makan, gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, tipu, judi dan sebagainya. Tipu, judi dan sebagainya. Okey, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Okey, kecuali dengan jalan yang dilakukan suka sama suka. Itu ada satu formula, kemudian Allah sebut lagi, okey, janganlah kamu makan, gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah. So kalau tanya saya secara peribadi, apa yang diterjemahkan oleh Tok T tadi, buat research, paperwork sampai tebal-tebal ni, okey, dan untuk memastikan kualiti kepada BUCT tu, okey, jadi itulah BUCT kan. So dia dah setahun lebih dah setahun lah. Ya. Dan saya doa sangat
akan berterusan bertahun-tahun lah. Sebab Amin. lepas ni bukan saja produk beauty semata-mata, tapi ada produk-produk lain juga Oh, ada yang yang lain. akan saya akan keluarkan juga, insya-Allah. Doakan supaya yalah, dalam berniaga ni kita kena selalu juga kreatif dalam penghasilan produk juga kan. So, Betul. InsyaAllah mula Betul. dengan Beauty dan seterusnya dengan produk-produk yang lain juga. Yang lain-lain tu dah ada lah tu. Kau macam mana? Betul. Ada dalam perancangan dah. InsyaAllah. Allah, Allah. So, bismillah dengar bagi sahabat. Sekali lagi saya ulang. Okay, saya berhadapan dengan terlalu ramai usahawan. Tapi kalau you nak kepada, kita tengok perniagaan itu maju, dia pergi kepada pemikiran sesiapa yang memimpin kepada yang menjadi lead dalam perniagaan tu. Dan beruntunglah siapa yang bersama dengan BUCT sekarang ni, yang mana pemikiran daripada Tok T sendiri pun, yang mana bukan tentang dia semata-mata adalah, tetapi tentang kalian. Okay, tentang kalian. Tok T, okay, semua sedia maklum lah. Sekarang ni Simplicity dia masih lagi di Watson dan di sekian-sekian di Okey, kedai-kedai. ya betul. Kita masih pasarkan di Watson. Dan sekarang ni oleh kerana COVID-19 kan, ramai bermula dengan PKP yang pertama, kita dah fokus kepada secara online. Okay. Kita ada personal shopper, kita ada e-team ni menjadi macam personal shopper kita jugalah. So perkongsian semakin meluas lah. Kita tak nak tumpu pada satu-satu cara pemasaran saja. Alhamdulillah saya gembira sebab bila saya memulakan perniagaan Simplicity ni dan dia berkembang maju, saya boleh kongsi rezeki ni dengan peminat saya juga. Dan saya lihat ramai peminat saya dah jadi usahawan. Okay. Usahawan wanita, ya, tak kira lelaki ataupun perempuan, dah menjual produk saya daripada Simplicity, juga Beaucity, dan ada juga fashion, ada satu lagi perniagaan saya, pakaian kan. Okay. Ada juga sama shopper bagi produk saya satu lagi, fashion. Maknanya mereka bukan saja boleh menghargai bakat saya, tapi mereka bersama-sama jadi usahawan seperti saya lah. Itu yang saya gembira. Dan ramai juga antara minat saya, dia dah mula tahu macam dia beli, siapa-siapa yang beli produk saya, hasil daripada jualan dan dia orang dapat commission dan sebagainya. Saya tengok sendiri dekat Instagram mereka beli beras, beli barang-barang dapur untuk disedekahkan kepada mereka yang bernasib baik. Gila power. Saya happy sangat sebab diorang faham manfaat bila kita buat macam tu. Masya Allah. So, okay Tok T, itu maksudnya Simplicity dia dah start bermain pada sistem yang itulah. BUCT dah memang 100% agent stokis. Persoalan yang sama juga saya pernah tanya pada Kak Siti, nak tanya balik pada Tok T. Kenapa agent stokis? Saya rasa sekarang ni dah jadi satu trend ataupun agent stokis ni, salah satu saya rasa dah jadi macam keluarga. Kita jadikan satu keluarga yang sama-sama nak cari rezeki. Sebab saya rasa happy sangat kalau saya boleh melibatkan masyarakat lebih ramai lagi untuk sama-sama bersama dengan saya. Dan saya letakkan satu nama untuk BUCT ini, kita panggil Citizen. Citizen? Macam mana agent? City? Okay, kalau ejaan yang biasanya CITIZEN kan. Tapi untuk BUCT SITIZEN. ZEN? Ya, kita panggil keluarga saya ni dalam BUCT Citizen. Ini untuk BUCT je? Yalah, kita fokus untuk BUCT Citizen. Tadi macam mana nak masuk? Tanya saya ya. Okay. Jadi sekarang ni tenang aja. Kalau dulu, siapa nak jadi master stockist tu memanglah akan memerlukan modal. Mana nak jadi citizen, agent,
Senang je. Sekarang kita bagi ya. Okey, kita akan bagi link tapi boleh saya ceritakan sekarang paling mudah beli je 2 botol UCT. Terus. Betul kan? Azhar? Beli 2 botol UCT yang sekarang kita tengah promote ni, dia akan boleh jadi kita punya agent. Oh, okey. Ha. Lepas tu adalah berpelbagai cara termasuklah ada termasuk link, masuk WhatsApp saya, WhatsApp Telegram saya, dan kita akan kongsi kita punya link dan selepas ni kita akan kongsi, saya punya team akan kongsi Masya Allah. supaya lebih ramai lagi menjadi citizen UCT. Citizen power. So ada link lah nanti, insyaAllah. Ada insyaAllah. So that's mean macam Tok T kata tadi, untuk menjadi ahli citizen ni adalah dengan membeli 2, kemudian Paling ringkas beli 2 botol, automatik jadi kita punya agent lah, agent maksudnya citizen lah terus. Okay, Tok T. Ramai orang, okay, of course, bagi siapa yang melihat ni, diorang nak tahu daripada citizen ni apa yang mereka boleh peroleh. Sekarang ni kita ada satu formula baru untuk citizen. Okay. Kita akan bagi commission, reward juga. Kita akan wujudkan, sekarang ni tak boleh lagi nak pergi mana-mana, tapi kita adakan trip juga bersama dengan saya. Training kita akan buat juga bersama dengan citizen. Okay. So adalah majlis ilmu berkongsi tentang ilmu anda. Saya sebenarnya dah jauh di sebelah hati saya ni, saya nak lebih aktif lagi bersama dengan citizen saya, keluarga saya. Semua ni kita akan wujudkan, dan kita harap sangat supaya COVID-19 ni boleh berlalu dengan cepat, supaya kita boleh kerap dapat berjumpa, berkongsi ilmu lagi. Walaupun sekarang kita boleh je kongsi ilmu secara online, tapi yalah, kalau secara bersemuka tu dia lebih lain sikit kan semangat dia. Betul. So insyaAllah saya buat ni pun saya nak harap lebih ramai lagi wanita ataupun kaum lelaki pun boleh sama-sama kita apa orang kata mencari rezeki, mencari rezeki, bantu keluarga, bantu orang yang memerlukan dan mendapat manfaat lah daripada setiap sudut dalam perniagaan. Gila, yang join pada citizen ni ada sentuhan-sentuhan daripada Tok T lah tu. Ya. So, bismillah. Bagi siapa? Okay, bagi siapa? Sikit lah, okay. Dan saya macam saya kata tadi, berhadapan dengan terlalu ramai usahawan. Tetapi usahawan yang lead, yang fikirnya adalah bukan berkaitan tentang dia, tetapi berkaitan tentang orang sekeliling. Kalau you jumpa founder yang macam tu, ataupun yang lead pada usahawan yang fikirnya macam tu, jangan lepaskan pada peluang yang itu. Dan kita punya, you grab lah, you akan tengok, you akan terbang sekali bersama dengan dia. Okay, jadi Tok T, ada? Sila. Saya bukan apa, saya nak macam mana ya, lihat diri saya, macam mana saya bermula daripada anak kampung, ya, saya sekolah walaupun hanya SPM, tak masuk universiti ke apa, tapi impian saya nak jadi orang berjaya tu Allah makbulkan, sebab saya impian saya tu saya jadikan kenyataan dengan usaha, dengan kesungguhan, dengan doa, dengan apa yang kita beri balik pada orang. Allah pemudahkan kerja-kerja kita. Itu semua bergabung tu. So saya nak kalau anak-anak muda kat luar sana ataupun wanita kat luar sana yang nak berjaya juga, tidak mustahil sebenarnya untuk anda berjaya. Anda boleh berjaya macam mana saya berjaya. Sebab saya pun orang biasa saja asal. Tapi oleh kerana usaha, minat, doa, apa yang Allah nak kita buat, apa yang sepatutnya kita bantu keluarga, kita jaga keluarga kita, insya-Allah boleh, tak ada masalah. Perkara-perkara yang baik kita amalkan, Allah pemudahkan. Alhamdulillah, setuju. So, yang orang nampak adalah Tok T sekarang, tapi yang orang jarang nampak adalah perjalanan untuk Tok T sampai kepada yang ini. Perjalanan sebenarnya. Kita tengok balik. Tengok balik. Saya ingat ada,
Bismillah. Saya tengok histori tentang perjalanan Tok T. Ha, Ada kisah histori, dokumentari berkaitan tentang Tok T. Yang dulu masa permulaan jual kuih-kuih tu kan. Aku tak boleh sebut suara macam tu. Tapi yang kuih-kuih tu, kemudian berkaitan tentang dulu pun dah start daripada Kuala Pilah naik bas pulang. Kuala Lumpur. Kuala Lipis. Kuala Pilah mana? Kuala Kuala Pilah, Lipis, okey. Sembilan. Okay. 9, okey. So betul, dalam bidang nyanyian, pengorbanan saya berbeza. Dalam kehidupan, bantu keluarga pun berbeza. Tapi semua bermula dengan kesusahan. Saya pergi, yalah, bila dah sebut tu kan, teringat Hmm. balik kan, flashback balik. Masuk studio, saya masa tu belajar lagi form 5 kan, dengan nak exam lagi kan. Saya rasa beban saya terlalu besar dekat kepala saya. Tapi saya rasa tak apa Siti. Saya selalu cakap dengan saya. Cakap dengan kita punya roh kan. Hmm, Kita hmm, hmm. boleh buat insyaAllah. Kita positif, bersangka baik dengan Allah apa semua kan. So saya naik bas dengan susah dengan mak bas loncat-loncat ada. Bas Oh ya, loncat ada. ada. Ditwist ke bentar-bentar ke raut-raut ke bentung-bentung KL. Macam itulah Oh, saya. dia tak ada direct Tok T masa tu? Ada. Hmm. Itu express. Kalau kita nak belanja lebih sikit. Tapi kadang express dah penuh, kita terpaksa naik loncat-loncat jugalah. Ya. Jalan kaki dari satu tempat ke satu tempat, naik taksi dan sebab saya dah rasa dah semua tu. Nyanyi kat Okey. pampang, nyanyi kat orang kahwin, kena tumpul, apa semua hujan ke apa semua saya dah lalui. Sebab tu saya rasa saya happy, susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Senang-senang Tapi kemudian. sekarang ni bukan maknanya senang sangat. Hmm, hmm. Pun kena juga, saya rasa kita selagi kita hidup ni kita banyak lagi kita belajar kan. Setuju. Kita rasa dah puas ke? Oh tak, sebenarnya banyak kekurangan lagi pada diri saya. Sebab tu setiap hari adalah pelajaran untuk saya. Tak kira lah pelajaran untuk membaiki diri saya ataupun pelajaran untuk macam mana saya nak bersama-sama dengan orang lain nak bantu kan. Uh, Ada satu part yang Tok T sebut dan ramai orang jarang buat. Apa tu? Bercakap dengan diri ataupun muhasabah diri balik. Memang saya mungkin saya ada saya rasa uh, tak tahulah. Tapi saya rasa Niloufar pun macam tu sebab dia cakap dengan saya dia pun macam tu. Bila orang yang mungkin sebab kita selalu berada dalam keadaan yang penuh dengan cabaran, penuh Setuju. dengan dugaan, kadang-kadang kita nak berkongsi dengan orang pun kita takut dan kita kongsi dengan diri kita lah, kita cakap dengan roh kita. Bercakap dengan diri sendiri. Saya Ha, ha. tak tahu nak explain macam mana tapi saya selalu macam tu lah, pujuk diri. Contoh Tok T macam mana? Ah, Macam mana Allah. contoh dia? Tak adalah cakap seorang-seorang Ha. betul kan. Tapi dia macam hati saya macam mana? Hati saya kita bercakap dengan roh kita sendirilah, cakap dengan diri kita. Dalam satu keadaan yang sukar sangat, kita cakap dengan diri kita. Itu je. Dia Dan kadang-kadang tengah menyanyi kan, ha ha. part tinggi. Siti tak apa. Boleh Siti. Boleh dalam kepala. Gila. It's okay Siti. Tak apa. Boleh. Nyanyi je Siti. Aku tak nyanyi lah. So that's mean masa Tok T cuba pecahkan benda tu. Of course lah. Dia akan part penat dia, part dah kan. So macam mana untuk Betul. positifkan balik adalah dengan Bersangka baik lah. Betul bersangka baik. kata bersangka Allah. Bersangka baik dengan diri kita. Okay. Dan benda ni akan dia apa yang panggil dia psikologi. Psikologi lah. So Kita yang kita je boleh ubah diri kita. Betul kan? betul. Diri kita Betul. sendiri yang kita sendiri Allah yang kena tidak akan tahu yang mengubah sesuatu melainkan ya, diri kita sendiri. Ya. ada pula orang komen Tak ada nyanyi sikit. ni. Macam mana? Tengok Yumin cakap. Tapi power lah. Serius lah. Ramai orang dia stuck atas sebab tak Dia tak tak lihat, muhasabah balik. tak Dia kontrol dia. Betul. Dia tak kontrol, lepas tu dia buat apa yang terfikir oleh fikiran dia, bukan hati dengan keimanan dia ke ataupun sebab saya nak buat apa satu benda pun dia fikir
Kalau saya buat akan jadi apa? Kalau saya tak buat akan jadi apa? Dia akan jadi baik ke, buruk ke? Ataupun kita ambil jalan tengah. Senyap je lah, tak payah buat apa-apa. Dengar key orang yang berjaya. Poinnya adalah apa, satu muhasabah diri lah. Banyak talk, bercakap balik. Ya. Allah. Bersangka baik. Begitu. Tok T, fokus masa tu apa Kita dah sembang ni lah. Fokus masa tu. Tak, that's mean sanggup pulang KL. Datang daripada kampung pulang datang. Untuk Oh, family ubah nasib keluarga lah kot. memang kuat yang itu Saya tengok dia menjadi penyanyi ni, saya boleh sambung belajar sebenarnya. Lepas saya SPM, saya dapat offer sebenarnya University. Okay. Tapi nama saya pun ada sebab saya baru jumpa dengan seorang kawan ni. Dia kata dia dah sampai universiti tu. Universiti kat mana? Saya lupa lah pula. Dia kata dah sampai dah dekat pusat pengajian tinggi tu. Ada nama saya Siti Nurhaliza dekat dia punya universiti punya nama student kan. Yang akan makan-makan kan. Dan dah kecoh dah masa tu. Tapi saya akhirnya memilih untuk menjadi menjadi seorang penyanyi. Ya, sebab tak tahulah, rezeki tu Allah buka dengan jangannya. Sebab semua ada hikmah bagi saya kan. Dan bila saya jadi anak seni ni, saya beruntung sebab saya dijaga oleh keluarga. Mak saya, Masya Allah, masa tu jadi anak seni, dia lah orang yang paling, mak abah lah kan, arwah abah. Orang yang paling mengawal saya kan. Sedangkan kalau saya posing terlebih sikit, sikit. Siti, kenapa kau tak jaga air muka mak? Mak bayangkan macam tu. Dijaga sampai macam tu Masya Allah. Terus call masuk. Kenapa? So bila saya dah biasa macam Siti, macam Siti, buat sikit-sikit Siti, kita ingat. Jadi ingat dan kita hati-hati. Tapi tak dinafikan, ada setengah tu macam mungkin dia rasa macam apa ni, kena kontrol ni, apa ni, tak boleh ni kan, rasa macam nak membunuh apa kan. Ada juga orang yang macam tu, dan saya pun orang kata ada masa saya menangis sebenarnya. Mak saya dah penat dah, mak saya tak nak lah macam tu, mak saya dah penat dah ada masa dulu kan. Tapi bila saya fikir balik, betul lah saya cakap balik ni. Kalau saya tak buat macam ni, macam mana saya nak kembangkan lagi bakat saya. Masa tu saya baru nak popular kat Indonesia. Memang sangat penat sebenarnya kan. Sebab masa tu nama tengah naik kat Indonesia. Saya kena ulang alik, buat banyak kerja. Kadang secara spontan saya kena tukar lagu yang saya tak pernah dengar dan sebagainya. Tapi last saya rasa saya ambil cabaran, saya seronok pula. Bila ada cabaran tu, kita pusingkan cabaran tu pada positif, dia akan jadi okey. Pandai cepat twist kan. Tapi saya nampak daripada apa penceritaan yang Tok T cerita, sebenarnya sama juga dengan usahawan. Kalau perasan, berbalik pada formula yang kita cerita pada awal tadi, okay, Rasulullah kata apa? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat pada orang. Tak kisahlah dalam hidup you, sama ada you meniaga ke, you dalam bidang nyanyian ke, you dalam apa sekalipun. Tapi kalau fikir you, nafas you, fokus you, langkah you, strategi you adalah bukan pada you. Macam Tok T kata tadi adalah berkaitan pada mak, abah, family. Automatik dia akan menjadikan you yang terbaik. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat. Saya gembira sebab saya dijaga baik. Dijaga baik oleh saya, itu kongsi macam tu. Dia jaga saya bukan saja daripada bila saya jadi artis, saya daripada sekolah. Daripada sekolah? Masa saya kenal dia jaga saya sampai saya jadi artis. Sampailah sekarang, sudah kahwin, ada anak, bersama dengan saya dan juga family saya yang lain. So, orang kata apa ya, ikatan tu kita masih kuat. Lepas tu silaturahim ni memberikan rezeki juga pada kita. Kan? Silaturahim memberi? Silaturahim ni memberi rezeki juga kepada kita. Kan, orang yang memutuskan silaturahim ni, dia rezeki dia tak panjang jugalah. Betul? Betul. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang nak dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki,
maka bersilaturahimlah. Sebab tu Ya. kalau perasan apa yang Tok T cerita tadi, okey? Barang siapa yang nak dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, maka bersilaturahim. Sebab tu dengar usahawan, okey, terutamanya BUCT dan usahawan yang lain, okey? Maka bersilaturahim. Bagi mereka yang fokusnya, okey, fokus untuk menghubungkan, fokus untuk menghubungkan, okey, ataupun fokus untuk mencari orang untuk dia mengadakan, untuk dia menghubungkan silaturahim, sama ada menjual barang. Sebab tu sorry saya jumpa antara mereka yang dapat membuat penjualan dengan sangat baik, okey, terutama dengan tim UCT, okey, mereka yang dapat membuat penjualan dengan sangat baik adalah mereka yang dia cuba mengkritikalkan elemen silaturahim. Betul. Dia cari networking silaturahim lah tu. Betul. Dia berhubung. Sebab tu tak pelik Tok T kalau perasan Mark Zuckerberg. Kenapa Allah mengangkat dia menjadi antara senarai orang yang terkaya dalam dunia? Ni pengasas Facebook yang tengah tengok sekarang. Untuk dia bersilaturahim menghubungkan kembali. Ya, sebab awal penubuhan Facebook, fikir yang dikeluarkan oleh Mark Zuckerberg, fikirnya adalah apa? Untuk cuba menghubungkan. Automatik formula yang macam mana Tok T sebut tadi, automatik formula yang macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa nak dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, maka bersilaturahim. Sebab tu bismillah, insya-Allah dalam 5 hari bulan 11. 5 hari bulan 11, saya bersama dengan Citizen, kita akan bahaskan ada satu ilmu. Bagaimana kalau you bersama dengan tim Citizen, kita akan bahaskan ilmu bagaimana untuk memastikan you adalah agent, you adalah master stokis, you adalah stokis. Bagaimana dengan ilmu silaturahim kita akan kupaskan dan dia akan menjadikan rezeki you bertambah, sale you berkembang dan tim you, perniagaan you akan berkembang bersama dengan tim UCT. So siapa yang belum masuk kepada link yang diberi oleh tim tadi, okey, tim Citizen, kita minta insya-Allah pada 5 hari bulan kot saya di sana. Okey Tok T. Ada apa-apa pasal silaturahim? Ya, saya macam saya katakan tadi lah kan. Betul, dan Cik Khairul pun dah jelaskan dalam sudut agama pun kan. Ya, memang betul lah kita berniaga ni memang berhubung kait dengan silaturahim juga. So bila kita jual produk kita dengan baik dan kita punya ejen-ejen tu ramah tamah kan, dan kita punya customer dengan baik, dengan sopan santun, dengan cara yang betul. So kita punya customer pun happy untuk terus repeat dengan kita punya, Setuju. apa orang kata, agent dan sebagainya. Sebab saya rasa saya sendiri pun kalau saya jadi pembeli kan, saya nak orang yang menjual pada saya tu orang yang menyenangkan, orang yang kan, menyenangkan, yang menunjukkan sebab positif kan. So dengan secara tidak langsung silaturahim tu berpanjangan. Jangan kita jual sekali dah kita tak ambil tahu kan, kita tak tanya macam mana lepas pakai produk BCT, okey ke tak, itu kata silaturahim, selalu tanya kan. Dia jangan selesai beli dah dapat untung. Sebab tu Tok T, kita tengok antara closing ataupun sale yang tertinggi adalah sale orang yang dia suka follow up. Tapi bukan follow up berkaitan tentang sale tak. Tapi dia suka follow up untuk menghubungkan hubungan yang itu. Macam mana dah pakai, dah minum macam mana, apa rasa, okey ke? So apa berlaku, sale dia akan start. Sebab Nabi janji apa? Barang siapa yang nak dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, maka bersilaturahim. Okey, Tok T. Alhamdulillah. Banyak perkongsian malam ni. Saya pun gembira. Saya harap yang menonton ni pun dapat manfaat kan. Janganlah kita cakap je tak dapat manfaat kan. So, dapat manfaat macam mana saya bermula, macam mana saya matlamat saya, dan Cik Khairul pun dah jelaskan, dah kupas dari sudut agama. Dan apa-apa kita nak buat, kita jangan lupakan kita punya landasan dalam agama kita lah. Tok T, nasihat kepada para usahawan. Nasihat saya pada usahawan saya, okey, Alhamdulillah setakat ni saya gembira dan mereka betul-betul bersemangat lah. Walaupun dalam keadaan sekarang, keadaan yang sangat sukar, saya percaya dengan COVID-19 ni membataskan
macam mana mereka nak bertemu dengan customer semua, tapi jangan lihat dia sebagai satu penghalang untuk terus berjaya, kan? Sebab bagi saya lagi ada cabaran tu lagi buat kita Lagi kreatif, ada lagi cabaran lagi kuat. ada cabaran. Orang kata twistkan cabaran tu dengan kejayaan. Tok T Oh, power gila lah sama-sama. ilmu tu. Eh, tak ada Ilmu lah. twist tu, ilmu twist tu. uh, Mungkin sebab saya muka ni daripada kecil, dia punya psikologi tu dah bergerak awal kan. Okay. Menghadapi cabaran tu daripada kecil dah awal dah apa orang kata berhadapan dengan cabaran tu. So dia dah macam get used to it lah. Dan saya rasa um, kalau kita rasa kita susah, ada orang lagi susah daripada kita. Kalau Kena kita ingat. rasa susah, ada orang lagi susah pada kita. Betul, kita rasa lah hidup ni. Ada orang lagi susah pada kita, ada orang yang lagi kata nak cari makan pun susah dan sebagainya. So jangan lihat hidup kita ni apa terlalu sukar sampai tak boleh nak ke depan. Ya, InsyaAllah. kita kena insya-Allah. Jangan lupa sedekah tu walaupun susah macam mana pun ada duit 20 sen, sedekahlah. Lagi kita susah, lagi manfaat dia besar kalau kita memberi kan. So dan saya nak kongsi dekat sini tadi Encik Khairul tanya kalau nak tahu link kan. Ha. Okay, link kita dah pinkan dekat komen sebenarnya. Okay. Uh, Betul, dah ada di komen. Dekat saya punya Facebook pun ada kan? Kat Siti Hazrah? Dekat Cik Khairul. Dekat Cik Khairul. Cik Khairul punya komen tu kita dah pinkan macam mana nak join Citizen. Just Betul. klik je dekat link tu. So harap-harap dapat bagi manfaat lah untuk semua. InsyaAllah. So yang dah join pada grup Telegram tu, insyaAllah kita akan ada sesi pada 5 hari bulan kot. Nanti dalam grup tu dia akan beritahu. Kita akan kupas, okay, lagi detail bagaimana untuk memastikan you bersama dengan ahli keluarga Tok T, okay, untuk grow dengan sangat baik, insyaAllah. Boleh Tok T? Ya. Okay Tok T, saya recap ringkas apa yang dibahaskan dan apa poin yang formula yang powerful gila daripada Tok T. Yang pertama adalah berkaitan objektif dari dalam perniagaan tu berkaitan tentang zakat dan sedekah. Okay, yang mana Tok T sebut berulang kali. Okay, yang keduanya adalah berkaitan yang Tok T tegaskan berkaitan tentang radiyatan mardiyah, redha meredai. Okay, suami, isteri, okay, tadi tanpa sedar Tok T sebut berkaitan tentang mak, abah. Okey, mereka meredai itu. Okey. Dan redha meredai ini dia bukan hanya pada kita sekeliling. Kalau perasan macam mana kita dapat menjual dengan sangat baik, kalau perasan sebab tu orang tua dulu dia pesan apa? Kalau meniaga, okey, saya jual saya beli. Dia ada elemen akad jual beli. Sebenarnya elemen akad jual beli tu adalah elemen radiyatan mardiyah, redha meredai. Dan apa berlaku? Sale tu. Betul, Tok T? Oh, saya maksud juga tak saya jual dia, saya beli. Bonok. Dia adalah elemen radiyatan mardiyah, redha meredai. Dan apa berlaku? Sale tu pom spark naik. So sebab tu adalah sangat penting kita dalam kehidupan, dalam perniagaan ni, elemen untuk mencari elemen radiyatan mardiyah tu dia memerlukan mujahadah yang sangat tinggi. Of course lah, asbab dia akan jadi kepada sale yang lebih baik. So zakat, sedekah, radiyatan mardiyah, elemen redha meredai, okey, yang Tok T highlight tadi, suami, okey, lepas tu pasal mak abah, keluarga, okey. Yang ketiga berkaitan tentang silaturahim. Okey, so kalau you perasan, kalau you nak memastikan perniagaan you grow dengan sangat baik, elemen silaturahim tu, cuba cari networking, cuba sambungkan silaturahim dengan banyak. Okey, bila you dah berurusan dengan dia, jangan putus sampai situ. Tok T kata apa? Follow up balik untuk adakan balik hubungan silaturahim tu, kerana Nabi kata apa? Barang siapa nak dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, maka bersilaturahimlah. Janji Nabi, janji Allah itu ada di situ. Okey, dan yang yang seterusnya apa? Tok T sebut berkaitan tentang apa tadi? Yang last tadi? Apa ya? Silaturahim dan Saja nak suruh orang komen. Apa yang last tadi? cuba kita tengok apa dia. Berkaitan tentang muhasabah diri. Okey.
Tok T power gila benda tu, serius. Pandai twist tu. Terus saya ingat saya diri saya seorang. Bila saya Ha. borak dengan Lofa, dia pun sama juga. Dia kata macam tu. Sebab tu majoriti mereka yang sukses, mereka berjaya ni adalah mereka apabila datang dalam situasi dia cepat twist. Macam tu Tok T. Ya. Power Tok T. So bismillah, okey. Tok T, secara peribadi saya dengan tim mengucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih banyak, terima kasih banyak dan terima kasih juga beri ruang, okey. Kami memang setiap minggu kita ada satu sesi setiap hari Rabu malam, okey. Dan malam ni agak istimewa dengan kedatangan, okey, Tok T, dan terima kasih banyak Tok T dan yang lain dengar, okey. Akan bersama dengan saya pada 5 hari bulan insya-Allah, okey. Nanti kita akan update bila timing dia, so boleh klik pada link tu, so menjadi sebahagian daripada keluarga Citizen, okey. Dan Tok T ada apa-apa? Tak ada. Saya ucapkan terima kasih kepada Cik Khairul kerana berkongsi juga banyak manfaat, banyak ilmu, banyak kesedaran, saya sebut pada kesedaran dalam sudut Islam. Ya, sebenarnya sangat indah sebenarnya. Islam tu dah meliputi segalanya, kan? Setuju. Dari setiap aspek dalam kehidupan kita, perniagaan, kita pribadi, bermasyarakat dan sebagainya. So kalau kita ada dua-dua ni, alhamdulillah insya-Allah kita lengkaplah apa yang kita isukan dan ilmu ni akan habis sampai bila-bila. So Setuju. jangan takut untuk atau jangan malas untuk mengutip ilmu, ya. Sebab bila kita ada ilmu, barulah kita jadi orang yang jalannya insya-Allah tak sesat lah. Setuju. Ya. Yang Tok T sebut tadi, saya tak habis lagi ni. Yang Tok T sebut tadi, yang Tok T sebut tadi, sebenarnya sale satu asbab, tapi yang menghadap pada bila sampai masa kita menghadap Tuhan satu hari nanti, kita tak bawa pada nilai angka sale tu. Tetapi kita akan bawa nilai apa yang Tok T sebut tadi. Silaturahim, redha meredai. Okey. Muhasabah diri, benda ni yang you akan bawa dan you akan menghadap dia suatu hari nanti. Dia bukan pada berapa nilai sale you, tetapi berapa ramai manfaat yang you dah serahkan. Berapa ramai yang you cuba menghubungkan silaturahim. Berapa ramai yang you cuba mencari redha terhadap perjuangan you, yang akan menjadi saksi di hadapan Tuhan you nanti. Sale of course dia akan jadi satu asbab bila you buat kerja-kerja yang mana Tok T highlight kan tadi. Jadi Tok T, thank you, terima kasih banyak, insya-Allah. Okey. Bagi sahabat yang ada di dalam ni, esok dengar esok insya-Allah, okey, di pada page yang sama juga kita akan ada satu sesi untuk kita berkongsi sedikit, okey, tapi bukan dengan Tok T lah, okey. So bersama dengan saya kita akan kupas a few formula, okey, bagaimana untuk you dapat membuat penjualan dengan sangat baik. Okay, so Tok T, thank you, terima kasih banyak. Saya doakan mudah-mudahan Allah melimpahi merahmati, melindungi, okay, Tok T dan keluarga, dan Allah menjadikan fikir Tok T, nafas Tok T, langkah Tok T, strategi yang Tok T buat untuk manfaat ummah, terutamanya para wanita ni, Allah angkat dan menjadikan ganjaran. Betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. So, okay, sahabat yang di rumah, thank you, terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan bertemu kembali pada minggu hadapan. Jangan lupa join Citizen, okay, join Citizen, ada maklumat di situ untuk kita punya sharing, okay, pada 5 hari bulan insyaAllah, tak silap saya. So, wallahualam. Tok T, thank you, salam kasih, salam sayang, salam cinta saya pada kalian. Tok T ada apa-apa lagi? Saya samalah begitu juga. Terima kasih banyak. Malam ni malam yang dapat kongsi manfaat yang baik lah. Dengar, masuk dalam kepala otak kita dan jangan lupa untuk kita amalkan. Itu je. Janganlah dengar masa dengan kanan dan kiri. Kan? Sebab rasa ilmu yang kita amalkan tu dan kita kongsi ilmu yang sangat bermanfaat. So, terima kasih banyak. Maaf kalau ada kekurangan ke, ada terlepas, terlebih kasar cakap ke. InsyaAllah saya nak bersama-sama dengan semula insyaAllah wanita-wanita, kaum lelaki juga untuk sama-sama kita membantu, saling-saling bantu-membantu dalam keadaan yang sukar sekarang ni. Sebab sekarang ni pandemik COVID-19 kan, jaga diri, jaga kesihatan dan kalau boleh ada perkara yang penting tu dekat rumah lah dulu.
daripada rumah pun kita boleh buat sales sebenarnya. Masya Allah, betul. So, sekali lagi Tok T, thank you. Terima kasih banyak. Okay, so sahabat yang lain, okay, kita jumpa insyaAllah pada besok. Kita akan ada satu sharing daripada page yang ini. Kita kongsi bagaimana untuk anda menjana sale dengan sangat baik. Okay, okay, Team View City, kita nasihatkan dah duduk dalam page sekarang ni. Besok standby kita akan announce, okay, untuk kita berkongsi maklumat formula bagaimana untuk you menjana income dengan sangat baik. Jadi wallahu alam, Tok T, thank you sekali lagi. Salam kasih, salam sayang daripada saya. Kita jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.